Saya kembali semula ke Pekan Lama Senaling. Peristiwa pembunuhan orang-orang Cina di Pekan Senaling ini tidak terhenti pada 10 Mac 1942 kerana kira-kira 5 hari selepas berlakunya pembunuhan oleh Company ke-7 tentera Jepun di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad, lebih kurang dalam 2 atau 3 km daripada sini. OC Company ke-7 iaitu Kapten Mitsugi Iwata sekali lagi mengumpulkan anggota di bawah pengarahannya berjumlah 30 hingga 40 orang datang semula ke pekan ini dan telah mengumpulkan penduduk Cina di pekan ini untuk mendengar pengumuman daripadanya. Selepas Kapten Mitsugi Iwata mengumpulkan penduduk Cina di Pekan Senaling ini untuk mendengar proklamasi daripadanya, dia telah membuat 2 proklamasi khas, iaitu yang pertama, usah lagi ditunggu kepulangan 4 keluarga Cina yang dibawa ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad pada 10 Mac 1942 kerana mereka mungkin tidak akan pulang. Dan Kapten Mitsugi Iwata juga telah memberikan justifikasi ataupun alasan kenapa 4 keluarga Cina ini dibawa ke HQ Company ke-7 tentera Jepun, iaitu di Sekolah Tuanku Muhammad pada ketika itu, iaitu kerana mereka ini merupakan penyokong gerakan komunis. Proklamasi kedua yang dibuat oleh Kapten Iwata adalah dengan memberikan kebenaran bertulis kepada penduduk Melayu untuk mereka melelong dan menjual harta 4 keluarga Cina yang telah dibunuh pada 10 Mac 1942. Saya tidak dapat pastikan siapakah orang-orang Melayu yang diberi hak untuk melelong dan menjual harta 4 keluarga Cina ini. Tetapi keputusan yang dibuat oleh Kapten Mitsugi Iwata sudah pasti menimbulkan perasaan kurang senang dan kebencian di antara penduduk Cina di Pekan Senaling ini dengan orang-orang Melayu yang tinggal di kawasan ini. Dan polisi ataupun strategi yang digunakan oleh tentera Jepun yang dilihat memihak kepada penduduk asal, iaitu orang Melayu di Pekan Senaling ini, merupakan sebahagian daripada strategi di bawah slogan Kesemakmuran Asia Raya ataupun Greater Co-Prosperity Sphere. Untuk tentera Jepun dilihat berbaik-baik dengan orang asal agar dapat memudahkan administrasi ataupun pentadbiran mereka di tanah Melayu pada ketika itu. Sewaktu Kapten Mitsugi Iwata membuat pengumuman, Lieutenant Muda Itsuto Goba matanya melilau di sekeliling kawasan ini untuk mencari alasan adakah lagi belia-belia Cina yang mereka boleh bunuh. Dan selepas pengumuman dibuat oleh Mitsugi Iwata, beliau sendiri telah melihat sejumlah 76 orang Cina sedang berlindung di bawah pasar, iaitu Pekan Sari, di kawasan ini, dan dia terus bertanyakan kepada penduduk Cina setempat, siapakah 76 orang yang sedang berlindung di pasar Pekan Sari. Saya telah ditunjukkan oleh penduduk tempatan lokasi Pekan Sari lama, iaitu kira-kira 80 tahun yang lalu. Dan lokasi Pekan Sari lama di Pekan Senaling adalah di hadapan kita lah, iaitu di sini. Sejurus Kapten Mitsugi Iwata melihat 76 orang-orang Cina yang sedang berlindung di Pekan Sari ini, dia terus bertanyakan kepada penduduk tempatan, siapakah orang-orang Cina ini? Dan penduduk tempatan tidak dapat memberikan pengesahan. Lalu Kapten Mitsugi Iwata memanggil penghulu Senaling untuk terus datang ke sini dan memberikan pengesahan siapakah penduduk Cina 76 orang ini yang sedang berlindung di Pekan Sari ataupun di Pasar Senaling pada ketika itu. Penghulu Senaling tentunya terdiri daripada bangsa Melayu. Beliau telah datang ke pekan ini setelah dipanggil oleh Kapten Mitsugi Iwata dan mereka telah berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris. Dan dinyatakan bahawa Kapten Mitsugi Iwata mampu berbahasa Inggeris dengan baik. Dan setelah Kapten Mitsugi Iwata menekan penghulu Melayu, siapakah penduduk Cina yang sedang berlindung di Pekan Sari tersebut, penghulu Senaling tidak dapat memberikan pengesahan dan menyatakan bahawa mereka adalah orang-orang Cina yang datang daripada luar. Penjelasan siapakah 76 orang
orang Cina yang sedang berlindung di Pekansari adalah daripada tarikh 10 Mac hingga 15 Mac, pembunuhan orang-orang Cina di Negeri Sembilan tidak hanya terjadi di Senaling, tetapi terjadi di sekitar Negeri Sembilan, terutamanya di kawasan Kuala Pilah, Bahau dan juga Seri Menanti. Dan mengikut kertas pertuduhan British Military Administration tahun 1947, 76 orang-orang Cina ini adalah mereka yang lari daripada Seri Menanti, kerana di kawasan Seri Menanti pada ketika itu juga terjadinya pembunuhan besar-besaran. Jadi penduduk Cina ini lari daripada kawasan Seri Menanti menggunakan jalan di hadapan kita ini. Jalan ini menghubungkan Senaling dengan Seri Menanti. Dan mereka sampai di Senaling dan berlindung di Pekansari ataupun Pasar Senaling pada ketika itu. Saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih saya kepada salah seorang penonton Malayan History TV, iaitu Tuan Syahriman Shahnas, kerana beliau sudi berkongsikan pengalaman bapa saudara beliau menyaksikan kejadian pembunuhan mengerikan orang-orang Cina di kawasan Seri Menanti. So kalau kita baca balik kertas pendakwaan British Military Administration yang bersidang pada tahun 1947, 76 orang pelarian yang pada ketika itu berteduh di Pasar Sari Senaling, iaitu di kawasan di belakang saya. Mereka semuanya adalah datang daripada kawasan Seri Menanti. Dan kalau kita imbas balik pengarahan oleh Lieutenant Colonel Sunahiko Watanabe bermula pada 7 Mac 1942, supaya semua formasi tentera Jepun di kawasan Negeri Sembilan, iaitu Company ke-5, 6, 7 dan juga 8, melaksanakan pembersihan etnik. Saya percaya formasi-formasi ini terus melaksanakan aktiviti pembersihan etnik di seluruh Negeri Sembilan, termasuk di kawasan Seri Menanti. Dan ada sumber-sumber bacaan yang menyatakan bahawa di antara tarikh 10 Mac hingga 15 Mac, pembunuhan besar-besaran dilaksanakan di semua tempat tanpa mengira etnik. Dan bacaan saya juga ada menyatakan bahawa 2 buah keluarga Cina daripada keturunan etnik Hainan di kawasan Air Putai berdekatan dengan Senaling ini telah dibunuh oleh tentera Jepun. Dan yang selamat adalah hanya seorang wanita daripada 2 keluarga tersebut yang sedang membasuh baju di tepi sungai. Dan di kawasan Seri Menanti, sebagaimana yang diceritakan oleh saudara Syahriman Shahnas, orang-orang Cina yang kebanyakannya terdiri daripada penoreh getah telah dibunuh beramai-ramai di kawasan tersebut, dan mereka yang terselamat mengumpulkan sanak saudara mereka lari menggunakan jalan di belakang kita. Kalau kita dapat tengok ada satu jalan kecil di belakang kita menghubungkan Pekan Senaling dan juga Seri Menanti. Saya percaya tindakan mereka melarikan diri daripada Seri Menanti adalah dari 10 Mac hingga 15 Mac 1942 tanpa mengetahui bahawa penduduk Cina di kawasan Senaling ini yang terdiri daripada 4 keluarga telah pun dibawa ke sekolah Tuanku Muhammad untuk dibunuh. Dan apabila 76 orang keluarga Cina tersebut sampai di Pekan Senaling ini, mereka telah berlindung di satu kawasan, iaitu di Pekansari di Pasar Senaling lah. So, saya telah ditunjukkan oleh penduduk tempatan lokasi pasar 80 tahun yang lalu adalah di bangunan di belakang kita. So apabila penghulu Melayu di Senaling ini tidak dapat memberikan pengesahan, 76 orang penduduk Cina yang sedang berlindung di kawasan Pekansari Senaling bukan merupakan penduduk tempatan. Mereka telah diarahkan untuk berbaris dan berjalan sejauh 2 atau 3 km menuju ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad. Dan mereka-mereka ini terdiri daripada kaum wanita dan juga kanak-kanak serta warga tua, telah diiring dan dikawal oleh tentera Jepun yang datang ke kawasan ini pada 15 Mac 1942 dan bergerak perlahan menuju ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad. Kita sambung kisah kita di sana.
Kita sekali lagi terpaksa datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad untuk saya ceritakan mengenai nasib 76 orang-orang Cina daripada Pekan Senaling yang diarak berjalan menuju ke sekolah ini. Tapi sebelum itu, saya ingin kongsikan cerita menarik yang diceritakan kepada saya oleh penduduk-penduduk Senaling mengenai padang sekolah ini. Padang sekolah ini daripada tahun 1943 hingga ke tahun-tahun akhir pendudukan tentera Jepun telah digunakan sebagai kebun sayur-sayuran bagi menampung keperluan makanan tentera Jepun yang ditempatkan di sekolah ini. Ini adalah kerana daripada tahun 1942 hingga tahun 1945, tentera Amerika Syarikat dan juga tentera-tentera berikat mengadakan sekatan ekonomi yang sangat ketat terhadap negara Jepun. Dan banyak kapal-kapal tentera laut Amerika Syarikat selepas pertempuran di Midway ataupun di Kepulauan Solomon, mereka mula menguasai perairan Selat Pasifik, dan kapal-kapal dagang Jepun yang datang daripada Pulau Jepun ataupun Vietnam tidak dapat membawa bekalan makanan, terutamanya beras, daripada Vietnam ke Malaya. Dan ianya menyebabkan penduduk Malaya mengalami kekurangan bekalan makanan yang sangat teruk, sehingga kan tentera Jepun sendiri terpaksa menanam makanan-makanan ruji seperti ubi kayu dan juga sayur-sayuran yang lain untuk menampung keperluan penghidupan mereka di Tanah Melayu ketika itu. Dan saya juga diceritakan satu kisah yang agak menarik oleh penduduk Senaling. Di akhir-akhir tahun pendudukan Jepun di Malaya, penduduk Senaling yang ingin membeli buah-buahan, terutamanya pisang, sekiranya mereka pergi ke pasar, penjual akan bertanyakan kepada mereka, adakah mereka ingin membeli pisang hanya isi pisang ataupun kulit pisang. Kerana sekiranya mereka ingin membeli pisang, mereka diarahkan untuk makan di hadapan gerai buah-buahan tersebut, dan kulit pisang akan dibawa pulang oleh penjual dan ianya direbus dan dimakan untuk menampung keperluan nutrisi pada waktu itu. So keadaan di Malaya pada akhir-akhir tahun pendudukan tentera Jepun sangat teruk, sebagaimana yang selalu diceritakan oleh nenek moyang kita lah. Saya sambung kembali nasib yang menimpa 76 orang-orang Cina yang diarahkan berjalan kaki menuju ke sekolah ini. Apabila mereka sampai ke sekolah ini pada waktu pagi 15 Mac 1942, berita mengenai penahanan mereka terus tersebar luas, sebagaimana penahanan 4 keluarga Cina pada 10 Mac 1942. Dan tanpa berlengah masa lagi, penduduk tempatan, terutamanya ketua-ketua daripada kalangan masyarakat Cina, terus datang ke sekolah ini untuk membuat rayuan kepada Kapten Mitsugi Iwata agar 76 orang-orang Cina ini dilepaskan. Saya percaya desakan melalui desakan dan juga usaha, termasuk merasuah Kapten Mitsugi Iwata dan juga pegawai tentera Jepun di sekolah ini dilakukan. Dan apabila melihat rayuan demi rayuan dan juga desakan demi desakan yang kuat dibuat, Kapten Mitsugi Iwata memutuskan hanya mereka yang sudah pun berkahwin ataupun berkeluarga dilepaskan. Tetapi sejumlah 24 belia-belia Cina yang terdiri daripada kaum lelaki yang tidak berkahwin terus ditahan di sekolah ini. Dan mereka telah dibawa sekali lagi ke belakang sekolah ini yang pada ketika itu merupakan ladang getah. Dan didapati sudah ada sebuah lubang kubur yang berkeluasan 25 kaki panjang, 5 kaki lebar dan juga 1 kaki dalam telah digali. Dan diceritakan Kapten Mitsugi Iwata dan Lieutenant Itsuto Goba telah mengarahkan dua orang Cina dibawa secara berasingan ke belakang sekolah ini untuk dibunuh. Dan ada juga recollection ataupun penceritaan yang menyatakan sewaktu 2 orang belia dibawa ke belakang sekolah ini, maknanya 2 orang dibawa dibunuh, 2 orang dibawa dibunuh, 2 orang dibawa dibunuh, penduduk ketua-ketua masyarakat Cina di Senaling termasuk ketua-ketua masyarakat berjumpa
dengan Kapten Mitsugi Iwata membuat desakan dan juga rayuan agar mereka ini dilepaskan pada ketika peristiwa mereka ini dibunuh di belakang sekolah ini. Aktiviti pembunuhan orang-orang Cina pada 15 Mac 1942, iaitu ke atas 24 belia Cina lelaki yang dibawa ke belakang sekolah ini dilakukan secara berkala, iaitu 2 orang belia dibawa ke belakang sekolah ini dan dianya dibunuh. Dan kemudian digantikan dengan 2 orang belia lain dibawa ke belakang sekolah ini dan merekanya dibunuh. Dan mod pembunuhan yang dilaksanakan oleh tentera Jepun pada 15 Mac 1942 adalah dengan menggunakan senjata bayonet ataupun pedang katana. Dan mereka tidak menggunakan senjata api dengan cara menembak. Saya percaya kerana pada akhir peristiwa Battle of Malaya, tentera Jepun yang berada di Malaya ketika itu sudah mengalami kekurangan bekalan peluru. Dan mereka cuba untuk conserve ammo yang ada pada mereka untuk digunakan pada masa-masa hadapan lah. Dan mungkin juga fakta yang kedua adalah mereka tidak mahu penduduk sekitar mendengar bunyi tembakan sewaktu mereka membunuh pemuda-pemuda Cina ini. So mungkin perkara itu juga boleh terjadi. Tetapi saya percaya mod pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan bayonet dan juga pedang katana adalah untuk menjimatkan peluru company ke-7 yang ditempatkan di sekolah ini pada ketika itu. Saya sekarang berada di belakang sekolah menengah kebangsaan Tunku Muhammad. Pada perkiraan saya, kawasan ini adalah kawasan pembunuhan orang-orang Cina dari Senaling yang berlaku pada 10 Mac dan juga 15 Mac 1942. Sudah pasti kawasan ini telah dibangunkan semula dengan bukit telah ditarah dan dibina bangunan-bangunan baru. Ada satu fakta yang sangat menarik yang dikongsikan oleh penduduk Senaling dengan saya sewaktu kunjungan pertama saya ke Pekan Senaling. Penduduk tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini pada tahun 1960-an dan dia menceritakan kepada saya bahawa sewaktu mata pelajaran sains ataupun biologi, mereka diajar dengan menggunakan tulang manusia sebenar. Dan cerita-cerita yang ada pada ketika itu, tulang manusia yang digunakan di dalam subjek sains dan juga biologi ini telah dijumpai di belakang sekolah ini oleh pekerja sekolah. Dan perkara yang sama juga sebenarnya berlaku di sekolah menengah kebangsaan tinggi Kajang, iaitu pada tahun 1947, pekerja sekolah menengah kebangsaan tinggi Kajang turut menemui rangka manusia di belakang sekolah tersebut. Dan rangka manusia berkenaan turut digunakan bagi subjek sains di sekolah berkenaan. Dan persamaan di antara sekolah menengah kebangsaan tinggi Kajang dan juga sekolah ini, dua-dua sekolah digunakan sebagai garrison tentera Jepun sewaktu pendudukan tentera Jepun di Malaya dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Sangat menarik kalau kita boleh fikirkan. So kita tamat menceritakan berkenaan kisah pembunuhan orang-orang Cina oleh tentera Jepun di kawasan Senaling. Seterusnya saya akan bawa anda semua ke kawasan Parit Tinggi, juga terletak di dalam daerah Kuala Pilah, untuk saya ceritakan pembunuhan orang-orang Cina di kawasan Parit Tinggi yang lebih ramai daripada pembunuhan yang berlaku di belakang saya pada 10 dan juga 15 Mac 1942. Kita bergerak ke Parit Tinggi sekarang.